Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Rabiul Akhir 26 November bersama saya Nazirah Syariat dan berikut berita utama malam ini. RM50 dapat beli apa? Juga abaikan perintah Marshal. Apabila timbul isu kenaikan harga barang, orang ramai sering membandingkan barang yang mampu mereka beli dengan jumlah RM50 pada zaman dulu dan kini. Hari ini, wartawan berita Al-Hijrah Abdul Rahman Kunyu meninjau sendiri apa barangan asas yang dapat dibeli dengan jumlah RM50. Harga dah naik. Itulah antara keluhan rakyat ketika negara mengalami krisis ekonomi. Pada hari ini, saya berada di salah sebuah pasaraya di ibu kota. RM50 cukupkah untuk membeli barang keperluan rumah? Jadi pada hari ini, dengan berbekalkan RM50, saya akan cuba membeli sebanyak mungkin barang keperluan rumah. Adakah dengan RM50 ini mencukupi? Saya mulakan perbelanjaan dengan membeli barang keperluan utama di rumah iaitu beras 5 kg yang bernilai RM12.95. Diikuti dengan minyak masak botol 1 kg bernilai RM6.70, gula 1 kg yang bernilai RM2.85, susu 1 tin RM2.40, garam bernilai RM1.55 dan tepung bernilai RM2.40. Seterusnya, saya membeli barang makanan yang agak penting di rumah iaitu kicap yang bernilai RM3.20, diikuti dengan 2 bungkus Maggi segera berjumlah RM11.25 serta sardin bernilai RM5.50. Jumlah keseluruhan yang saya belanjakan untuk barang-barang ini ialah RM48.80. Berdasarkan tinjauan saya dengan nilai RM50, mungkin ia cukup untuk perbelanjaan individu mendapatkan barangan asas, namun agak sukar bagi perbelanjaan keluarga. Menurut penerus pelanggan Maidin Syarkiah Sarip, dengan nilai RM50 ketika ini, pelanggan dapat membeli kira-kira 6 barangan asas untuk rumah. Untuk yang sekarang ni RM50, yang sebelum ni RM50 kita boleh dapat 10 item barang. Untuk sekarang kita boleh dapat 6 item barang. Sementara itu, rata-rata orang awam berkata dengan harga barangan ketika ini amat sukar untuk mendapatkan barangan keperluan asas rumah dengan hanya berbekalkan RM50. Tak logik. Sebab dulu kita boleh beli dalam RM50 tu dalam 10 item. Tapi sekarang ni kita boleh beli dalam 5 atau 6 item macam tu je. So saya harap harga yang sekarang dapat dikurangkan. Bagi saya tak logik lah, sebab dengan RM50 tu dalam keadaan macam ni kita boleh dapat dalam 2 barang dia. Contohnya macam beras, minyak masak, macam itulah. Pengguna berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan bagi memastikan harga barangan terkawal, terutama ketika fasa pemulihan ekonomi rakyat yang rata-rata terkesan akibat pandemik COVID-19. Hasil tinjauan saya pada hari ini sememangnya RM50 tidak mencukupi untuk membeli barang keperluan rumah. Dalam pada masa yang sama, ianya mampu memberikan tekanan dan bebanan kepada rakyat. Justru daripada itu, pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan intervensi supaya barang-barang ini dalam keadaan harganya terkawal. Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. Bekalan sayur segar yang sukar diperoleh didakwa antara sebab utama kenaikan harga sayur 2 kali ganda. Peniaga yang ditemui memaklumkan pembekal sayur tidak dapat memenuhi permintaan semasa akibat musim tengkujuh yang melanda di kebanyakan negeri. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di Pasar Selayang pagi tadi mendapati antara sayuran yang mengalami kenaikan harga termasuklah kubis bunga, sawi pendek, brokoli, sawi, kacang buncis, kubis, cili merah dan cili hijau. Peniaga berkata masalah itu berlaku hampir setiap hujung tahun dan keadaan diburukkan dengan isu COVID-19 yang juga menyebabkan aktiviti penanaman dan penghantaran bekalan sayur menjadi sukar. Yang sekarang sayur memang mahal. Kacang panjang yang mahal, carrot mahal.
Sawi mahal, kangkung mahal. Gobis pun mahal. Ini yang mahal ni barang. Jadi sayur tu yang murah. Yang murah sekalipun tak boleh cakap jugalah. Yang hari ini bayam lah. Bayam itu labu air. Lain-lain semua saya tak tanya harga-harga lah sebab saya jual ini. So, dapat daripada pemborong memang mahal lah. Tapi saya tak ada pergi pasar borong lah. Saya pun panggil orang hantar. So 50 sen lah untuk satu barang hantar saya. Sementara itu, pengguna yang ditemui berkata mereka memahami punca kenaikan harga sayur namun berharap kerajaan melakukan sesuatu untuk mengurangkan beban pengguna. Sejak beberapa minggu ni memang harga sayur naik melambung-lambung. Contohnya harga bayam pun sampai RM6, RM7. Harga sawi macam sawi pun RM6, RM7. Banyaklah sayur harga naik memang 2-3 kali ganda. Jadi kita terutamanya golongan B40 lah, kita kesian sebab sayur ni makanan utama kan. Jadi kalau harga sayur sendiri mahal, macam mana keperluan kita untuk yang lain? Media sebelum ini melaporkan harga beberapa jenis sayur naik sehingga 200% dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosol Wahid turut bersetuju peningkatan harga sayur ketika ini atas faktor musim tengkujuh. Beliau dalam pada itu menjangkakan harga sayur akan kembali seperti biasa sekitar bulan Februari. Jadi macam sayur ni memang bulan 11-12 ni memang biasa. Kita dah alami dulu sebelum Covid pun bila sampai musim tengkujuh harga akan melambung. Tapi sampai bulan 2, bulan 3 dia limpahan bekalan di dalam market maka akan keturun. Cuma apa yang diusahakan oleh kita kementerian dengan Mafiq ialah kita cuba untuk nak jadi self sustain untuk barang makanan ni supaya kita tidak bergantung sangat kepada soya, kepada jagung yang diimport dari luar. Itu sedang kita usahakan bersama. Cuma kita di kementerian ni menjaga harga. Tambah Datuk Rosol, pihaknya sentiasa memantau harga jualan sayur-sayuran dan peniaga yang dikesan menjual pada harga yang melampau boleh dikenakan tindakan. Datuk Rosol hari ini hadir di TV Al-Hijrah bagi program analisis yang membincangkan topik barangan buatan Malaysia pilihan rakyat. Dalam usaha untuk mengatasi masalah kenaikan harga bahan makanan ketika ini, kerajaan akan menyediakan dana pinjaman sebanyak RM200 juta untuk sektor agro makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pinjaman dengan kadar faedah 0% itu boleh dimanfaatkan pemain industri agro makanan seperti usahawan, pesawah dan petani. Di samping itu juga, kerajaan bersetuju untuk menyediakan dana RM200 juta sebagai pinjaman agro makanan pada kadar faedah 0, tidak ada faedah. Di samping moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan. Pinjaman tidak ada interest, kosong dan tak payah bayar selama 6 bulan. Jadi ini untuk mengurangkan bebanan kepada semua usahawan ataupun pesawah-pesawah, petani-petani dan sebagainya, iaitu di bawah tekun dan agro makanan, terutamanya yang melibatkan tanaman sayur-sayuran, termasuklah sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas ke-47 di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC di Kuala Lumpur malam tadi. Hadir bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi serta timbalannya Datuk Seri Ahmad Hamzah dan Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh serta pengerusi Jemaah Pengarah Nafas Datuk Zamri Yaakob. Pada majlis itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Nafas dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Nafas dan syarikat berstatus State Owned Enterprise SOE dari China serta Nafas Silane Malaysia Sinar Berhad dan Southeast Edible Birds Nest Capital Biotechnology Co Limited. Datuk Seri Ismail Sabri semalam turut mengumumkan peruntukan tambahan RM62 juta kepada Nafas bagi menampung penambahan insentif untuk racun yang dinaikkan kepada RM300 per hektar dan per musim.
8 muka baharu ditampilkan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Melaka yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali hari ini. Bagi memastikan gerak kerja Esko yang dilantik, satu jawatan kuasa khas akan dibentuk untuk melakukan pemantauan. Sudah pasti mereka-mereka yang telah pun dilantik mengikut pada portfolio masing-masing, dan di dalam aku janji kita, di dalam manifesto kita yang telah pun kita bentangkan sebelum ini, maka portfolio yang bertanggungjawab, mana-mana aku janji yang terlibat, mereka diberikan tugas dan tanggungjawab, dan mereka juga ada scorecard yang akan kita berikan, yang akan kita pantau. Sudah pasti kita ada satu jawatan kuasa khas yang akan dibentuk bagi memastikan semua aku janji ini dapat dilaksanakan dalam tempoh yang telah pun ditetapkan seperti mana di dalam manifesto kita. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia berkenaan dilakukan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam di Dewan Seri Utama Seri Negeri hari ini. Mendahului senarai itu, Datuk Seri Sulaiman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu memegang portfolio Esko Perancangan Ekonomi, Kewangan, Pembangunan Tanah, agensi berkaitan kerajaan JLC. Selain itu, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri yang juga Adun Tanjung Bidara, Datuk Abdul Rauf Yusof pula memegang portfolio Esko Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan. Portfolio Kesihatan dan Anti Dadah Negeri dipegang Adun Merlimau Dr. Muhammad Akmal Saleh. Adun Air Molek Datuk Rahmat Mariman pula memegang portfolio Esko Pengangkutan Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir. Adun Rembia Datuk Muhammad Jailani Kamis kekal memegang portfolio Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan, manakala portfolio Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan disandang oleh Wakil Rakyat Tertua Datuk Kalsom Nordin. Selain itu, Adun Serkam Datuk Zaidi Atan dilantik sebagai Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar. Manakala calon tunggal MIC yang juga Adun Gadik VP Shan Mugam memegang jawatan Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Adun Teluk Emas Datuk Abdul Razak Abdul Rahman dilantik sebagai Esko Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan Adun Paya Rumput Datuk Rais Yassin memegang portfolio Esko Pendidikan dan Teknologi. Portfolio Perpaduan, Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna pula dipegang Adun Macap Jaya Ngui Hisam. Pengguna jalan raya boleh mengabaikan perintah marshal yang mengawal lalu lintas tanpa pembabitan pihak polis. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim menegaskan, marshal yang tidak mendapat kebenaran tiada hak melakukan tugas-tugas trafik. Tegasnya, orang awam boleh mengingkari arahan marshal yang meminta pengguna jalan raya untuk memberikan laluan, memberhentikan kenderaan, melencongkan kenderaan dan pelbagai lagi. Lapor berita harian Datuk Mat Kasim berkata, individu yang dikesan memberhentikan, mengawal atau melencongkan kenderaan tanpa kehadiran pihak polis akan dikenakan tindakan. Ahad lalu, tular video berdurasi 1 minit 10 saat menunjukkan aksi marshal mengawal dan memberhentikan kenderaan awam di persimpangan lampu isyarat di Port Dickson. Susulan itu, 5 lelaki yang dipercayai marshal dalam video terbabit ditahan polis. Kasih anak demi ibu tercinta. Alhamdulillah, bertemu kembali. Menjadikan sirah Nabi Muhammad SAW yang membina Masjid Nabawi sebagai pusat sehenti bagi golongan miskin, anak yatim piatu serta musafir. Murtada Dakwah Center Madad mengambil inspirasi itu untuk membina sebuah masjid dengan konsep yang sama. Bakal dibina di Sungai Petani Kedah. Ia dijaga siap dalam tempoh 18 bulan dari sekarang. Majlis Pecah Tanah dan Tanam Cerucuk untuk pembinaan Masjid Madad di Sungai Petani berlangsung pada Khamis. Pengarah Urusan Madad, Yaakob Yusra Muhammad Yusof, yang turut hadir pada majlis tersebut berkata, masjid yang menelan perbelanjaan lebih 5 juta ringgit itu akan dibina atas tanah seluas 6 ekar. Masjid ini mempunyai keunikan kerana tidak mempunyai kubah dan ia diinspirasikan daripada Masjid Kolon di Jerman.
Beliau berkata masjid tersebut berasaskan ilmu falak dan menggunakan solar serta akan ada rumah warga emas, pusat tahfiz integrasi, kapsul hotel serta penyediaan khidmat pengurusan jenazah. Katanya di dalam masjid berkenaan turut terdapat ruang khas pengurusan jenazah khusus bagi penduduk yang tidak berkemampuan dalam menguruskan jenazah ahli keluarga. Satu, masjid beroperasi 24 jam. Yang kedua, masjid akan ada kapsul hotel, dalamnya sekitar ada dalam 22 katil. Yang ketiga, akan ada pusat centralized, pusat pengurusan jenazah yang daripada Hang Cangkul Madat akan uruskan, dan memang kita dah berjalan pun dah berbulan-bulan ni, kita bagi servis secara percuma. Dan yang ketiga, kita ada nursery budak-budak dalam tu. Maksudnya mak ayah datang semayang, tinggal anak-anak di belakang tu, dia ada macam pusat playground di Pasaraya tu kan, bagi anak sonok. Jelas Yaakob lagi pembinaan masjid ini turut memberi penekanan untuk menarik generasi muda cintakan masjid. Bersebelahan masjid akan dibina stadium e-sports, hub sukan sunnah seperti memanah, berenang dan berkuda. Di sebelah masjid akan ada stadium e-sport untuk tarikan sebagai anak muda. Kita nak anak muda kita duduk dekat masjid. Walaupun datang dia main game, tapi tak apa, pelan-pelan kita tarik dia ke arah dakwah itu dengan cara dengan berseni lah. Kita tak boleh nak deny dia. Dia orang nak main game, itulah passion dia. Tapi kita nak bawa, nak alignkan dengan dakwah kita tu. Maka sebab tu kita design masjid, sebelahnya ada stadium e-sport untuk anak-anak muda ni lah, insyaAllah. Masjid Madat akan beroperasi 24 jam sebagai pusat sehenti lengkap dengan 20 kapsul hotel dan bilik keluarga percuma yang boleh dikunjungi semua orang termasuk musafir yang ingin berehat sebelum meneruskan perjalanan. Zakat Pulau Pinang ZPP optimis mencapai sasaran kutipan zakat RM136 juta menjelang akhir tahun ini meskipun keadaan ekonomi semasa mencabar ekoran pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali berkata, setakat Oktober lepas, 72% daripada jumlah sasaran kutipan zakat telah berjaya diperoleh. Amran berkata bagi mencapai sasaran tersebut, ZPP telah mengatur sebanyak 20 program sempena pelancaran bulan-bulan zakat negeri Pulau Pinang tahun 2021. Jelasnya, penganjuran bertujuan menyantuni pembayar dan penerima zakat selain meningkatkan kesedaran terhadap kewajipan menunaikan zakat dalam kalangan umat Islam di negeri itu. Sudah pasti, target kita tahun ini 136 juta dan kita telah mencapai lebih kurang 72% setakat bulan 10. Ya, jadi dengan 2 bulan terakhir ni, kalau ikut trend tahun-tahun yang lepas, untuk 2 bulan terakhir ni kita capai lebih pada 30%. So kita hanya perlukan 28% sahaja untuk capai target. Jadi alhamdulillah, bukan sahaja target kutipan dalam maksud yang erti kata sebenar, tapi juga kita seboleh mungkin kita nak juga supaya sasaran agihan itu dapat juga kita laksanakan, sebab itulah sebenarnya masyarakat ingin lebih mengetahui tentang di mana duit itu diagihkan. Lebih daripada di mana berapa banyak yang dikutip. Tapi apapun, kedua-duanya aspeknya penting. Kalau tak ada kutipan, tak adalah agihan. Jadi kita harapkan dengan kempen bulan zakat negeri Pulau Pinang di 2 bulan terakhir ini, yang kita tahu akan memberi kesan kepada kutipan zakat keseluruhannya pada tahun ini, insya-Allah. Amran berkata kaunter pembayaran zakat di 8 buah cawangan di seluruh negeri itu akan dibuka bermula 20 Disember hingga 31 Disember depan. Selain itu, bayaran juga boleh dibuat melalui portal zakatpining2u.com. Dalam pada itu, Amran memaklumkan sejak tahun lepas hingga kini, ZPP telah menyalurkan sebanyak 17.8 juta ringgit bantuan khas zakat COVID-19 kepada penerima yang layak. Manakala bagi tahun ini sebanyak 1.9 juta ringgit diberikan kepada 3,881 golongan asnaf yang merangkumi bantuan keuangan bulanan sara hidup, bantuan perubatan dan bantuan sewaan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran bulan-bulan zakat Pulau Pinang oleh Timbalan Ketua Menteri 1 yang juga pengerusi ZPP Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman di Masjid Jamik Sungai Gelugur Pulau Pinang. Datuk Ahmad Zakiyuddin dalam ucapannya berharap penganjuran program tersebut dapat membantu menyebar luaskan informasi berkaitan zakat kepada seluruh umat Islam di Pulau Pinang. Ia sekaligus dapat membantu golongan yang memerlukan bantuan meneruskan kelangsungan hidup serta pembangunan ekonomi. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih seorang anak rela melakukan apa sahaja demi ibu tercinta.
Itulah pepatah yang tepat bagi menggambarkan pengorbanan Ramli Abdul Rahman, 45 tahun, yang sanggup berhenti kerja bagi menjaga ibunya, Maimunah Merah, yang uzur. Ramli berkata sukar baginya untuk bekerja kerana ibunya yang berumur 72 tahun itu mengalami beberapa penyakit, termasuk darah tinggi dan nyanyuk sejak 10 tahun lalu. Apatah lagi warga emas itu kini hanya mampu terlantar di katil selepas diserang strok bulan lalu dan hanya mampu minum susu melalui hidung. Ujar Ramli, ekoran itu ibunya memerlukan penjagaan dan kos yang agak tinggi untuk membeli susu dan lampin, iaitu kira-kira RM500 sebulan. Tak kerja ni sejak 3 tahun lebih 3 tahun. Kos penjagaan susu dalam 400 lebih, Pampers 100 lebih. Semua sekali dekat-dekat nak 500 lebih gitu. Tambahnya dia turut berdepan kekangan untuk perbelanjaan susu ibunya, memandangkan hanya bergantung kepada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah RM200 yang diterima ibunya selain RM100 sebulan melalui sewaan tanah sawah milik ibunya. Sehubungan itu, beliau berharap ada pihak yang sudi menghulurkan bantuan, terutama membekalkan susu dan lampin kepada Maimunah bagi meringankan beban. Saya harap ada individu ke siapa yang dapat membantu memberi bantuan bentuk susu ke apa. Sebab saya mengharapkan hanya bantuan JKM 200 sebulan. Dalam pada itu, Ramli juga berharap ada pihak yang sudi membina sebuah rumah di tapak tanah milik ibunya di Kampung Kubang Depu di Jertih. Ini kerana dia dan ibunya kini hanya tinggal di rumah kayu yang uzur dan lantai yang reput dimakan anai-anai di atas tanah milik ibu saudaranya. Kepada sesiapa yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh menyalurkan ke akaun Agrobank milik Ramli bernombor 200636100278916 atau hubungi sepupu Ramli Sariah Ibrahim di talian 011-1992-9346. Dalam usaha membangunkan Kompleks Islam As-Sofa di Mantau Negeri Sembilan, Yayasan Sofa sedang giat mencari 50,000 umat Islam di Malaysia untuk bersama dalam komuniti 50,000 pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh jadi sebahagian daripada 50,000 komuniti pencinta Rasulullah dengan scan QR Code tertera. Menyemai benih di dunia, hasilnya di akhirat. Selepas ini, 52 maut letupan Lombong Arang. Arab Saudi kembali membenarkan pelaksanaan tawaf sunat dan tawaf wada kepada jemaah umrah. Sejak penularan pandemik COVID-19, ibadah itu sebelum ini tidak dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Bhd, Datuk Ahmad Ruzuman Ahmad Rozali, berita baik itu diumumkan Arab Saudi malam tadi. Alhamdulillah, malam tadi kita telah dapat berita baik daripada Kementerian Haji Arab Saudi yang mana mereka telah memberi peluang kepada jemaah umrah untuk melaksanakan tawaf sunat dan juga tawaf wada, iaitu tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Ini lokasi untuk tawaf sunat dan juga tawaf wada ini adalah di tingkat 1 Masjidil Haram. Jelas beliau permohonan permit tawaf sunat atau wada tersebut perlu dibuat melalui aplikasi Itmarna. Setakat ini katanya slot masa yang ditawarkan adalah selama 3 jam. Waktu slot yang disediakan iaitu pada jam 7 pagi hingga 10 pagi, 9 malam hingga 12 malam dan 12 malam hingga 3 pagi.
Tambahnya, sebelum ini sejak umrah dibuka semula, jemaah hanya dibenarkan melaksanakan tawaf umrah sahaja. Sementara itu, beliau berkata bermula 1 Disember 2021, Kerajaan Arab Saudi turut memberi kebenaran kepada beberapa negara untuk menghantar jemaah umrah mereka, iaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, India, Vietnam dan Brazil. Angka kematian akibat letupan lombong arang batu di bandar Kemerovo, Rusia meningkat kepada 52 orang. Susulan insiden itu, beberapa individu ditahan termasuk pengarah lombong berkenaan bagi membantu siasatan kerana melanggar aspek keselamatan sehingga menyebabkan kematian. Mangsa yang maut adalah pekerja lombong terbabit dan 6 penyelamat selepas disyaki lemas akibat terhidu asap tebal. 239 mangsa telah dipindahkan dari lombong itu, manakala puluhan mangsa lagi kini sedang menerima rawatan di hospital. Operasi menyelamat turut dibatalkan atas faktor keselamatan. Asap tebal memenuhi segenap ruang lombong berkenaan kira-kira jam 8.35 pagi waktu tempatan semalam ketika 285 orang sedang bekerja di dalamnya. Punca kejadian masih disiasat dan wilayah tersebut diisytiharkan berkabung selama 3 hari. Kemah yang hanya ditutupi dengan kanvas, sumber air yang terhad, makanan asas yang tidak mencukupi. Adakah ia cukup untuk warga Palestin, Syria dan Yaman menghadapi musim sejuk? Ketika itu, yang mereka harapkan hanyalah kehangatan dan perut yang mampu diisi walaupun hanya sesuap roti. Ayo jadikan kehidupan mereka lebih baik dengan sumbangan yang kita lakukan bersama-sama Aman Palestin dalam kempen bantuan musim sejuk demi kehangatan badan mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Layari www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Selepas ini, MD7 Antidote tembusi pasaran luar. MD7 Antidote, produk makanan tambahan keluaran syarikat Win Impact Sendirian Berhad, telah berjaya menembusi pasaran Brunei dan Singapura. Kejayaan menembusi pasaran luar dilihat menjadi bukti sambutan luar biasa terhadap produk itu dalam kalangan pengguna. Konsultan Antidote Dr. Mahadi Abdullah berkata, MD7 Antidote merupakan produk makanan tambahan yang dihasilkan menerusi campuran buah-buahan dan sayur-sayuran yang syarat dengan nutrisi. Untuk pengetahuan, semua MD7 Antidote ni adalah makanan pelengkap ataupun makanan tambahan yang di mana ianya menggabungkan beberapa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga makanan sunnah. Bertujuan untuk memberikan tenaga untuk sesiapa yang ada masalah yang berkaitan dengan letih-letih tu, jadi sesuai amalkan MD7 Antidote. Yang paling menariknya sini, MD7 Antidote ni sesuai diamalkan seawal janin hingga dewasa. Tegasnya, penggunaan bahan semula jadi dalam menghasilkan sesuatu produk dianggap lebih selamat. Ia juga dapat meyakinkan pelanggan, khususnya mereka yang berusia. Produk keluaran Win Impact Sendirian Berhad itu juga mendapat pengiktirafan sijil halal JAKIM dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Didorong sambutan yang menggalakkan oleh pelanggan, pihaknya terus komited untuk menghasilkan produk-produk berasaskan bahan semula jadi pada masa akan datang. Dan insya-Allah pada tahun 2022 nanti kita akan keluarkan lagi satu produk iaitu berasaskan kopi. Kita namakan juga sebagai kopi Antidote. Jadi adalah beberapa lagi produk sebab syarikat Win Impact Nusrat ni sebenarnya dah ada 5 produk. Tapi yang kita dah pasarkan hari ni yang sangat laris hari ni Antidote dan juga Winana lah. Dan insya-Allah tahun hadapan pada 2022 kita menyangkakan satu fenomena akan berlaku iaitu pengeluaran MD7 Antidote, kopi Antidote. Insya-Allah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Win Impact Tajul Asmawi Abdullah berkata, pihaknya sedang dalam perancangan untuk meluaskan lagi pasaran jualan khususnya di negara-negara rantau Asia Tenggara. Perancangan syarikat Win sebenarnya adalah untuk ke pasaran global di mana pasaran kita hari ini kita dah cuba masuk ke pasaran Indonesia di mana hari ini
Alhamdulillah kita mendapat sambutan yang luar biasa di Indonesia dan kita masih lagi menunggu lesen di sana untuk kita buka pasar di sana lah. Dan insyaAllah seterusnya kita akan menembusi pasaran mungkin ke Filipina ataupun Thailand insyaAllah. Susulan kejayaan produk yang membanggakan, syarikat Win Impact Sdn Berhad telah merasmikan ibu pejabat pertamanya di Johor Bahru, Johor hari ini. Bagi ahli lembaga pengarah syarikat, pembukaan ibu pejabat itu hasil usaha semua pihak di samping melambangkan komitmen mereka dalam perniagaan syarikat. Untuk memulakan perniagaan, kita memerlukan satu ofis yang untuk supaya orang nampak kita betul-betul serius dalam perniagaan ni kan. Jadi itu sebab kita sediakan infrastruktur yang sedia ada ni lah. Tujuan event ni kita buat adalah untuk menaikkan semangat kita punya ahli-ahli, pengguna dan juga kita punya leader. Di mana dalam program ini kita nak bagi suntikan semangat untuk mereka lebih fokus untuk memperkenalkan misi kemanusiaan WIN yang kita laksanakan dari awal tahun 2020 lagi. Mereka yang berminat untuk mendapatkan produk Win Impact boleh kunjungi laman Facebook Win Impact to You atau hubungi 07 3622 323 atau layari www.winimpacttoyou.com.my. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan jangan ketinggalan jam 8.45 malam ini saksikan Globe Al-Hijrah bersama penyampai Hanan Muhammad Said. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.